Bila sebut tentang masalah gangguan, banyak orang kita dia faham benda tu mungkin angkara-angkara yang melibatkan tentang sihir. Itulah orang Melayu kita biasa dia akan kaitkan benda tu. Sebab tu setiap kali selepas daripada rawatan, dia akan tanya perawat, "Ustaz, saya ni siapa yang buat?" Kan? Sebenarnya benda tu kita kena tolak tepi dulu. Betul. Kan? Kita bukan kata nak nafikan wujudnya yang kata angkara sihir. Betul. Kita tak nafikan, tapi kita jangan terus orang cakap Conclusion. buat persangkaan macam tu, takut dia jadi timbul fitnah. Kan? Sebab itu Islam ni dalam hal berkaitan dengan ruqyah, dengan cara rawatan, cara syar'i ni, benda yang paling kita perlu jaga adalah prasangka tu jugalah. Jadi kita tak boleh prasangka. Jangan kata sesama manusia, prasangka kepada jin pun sebenarnya satu benda yang perlu kita jaga jugalah. Kadang-kadang benda tu tak ada hubung kait dengan gangguan jin pun, tapi kita kata ada hubung kait dengan gangguan jin. Jadi jin dia akan naik marah, dia kata, daripada hang fitnah aku tak buat, biar aku buat sungguh-sungguh. Kan? Jadi macam tu kan. Jadi daripada apa yang kau cerita, pengalaman kau sampai gugup, kemudian orang cakap kerap pening kepala, kemudian mimpi ular, mimpi benda-benda yang melibatkan jatuh tempat tinggi. Semua-semua tu orang cakap kalau kita tengok daripada apa yang dijelaskan oleh pakar-pakar perubatan Islam, dia memang merujuk kepada masalah gangguan. Dan juga bila kita pernah pergi ruqyah, kemudian muntah, pula buih apa ni semua, benda tu memang ada hubung kaitnya dengan gangguan. Cuma bila sebut gangguan, saya haraplah jangan kita meletakkan persoalan gangguan ni bentuk macam mana. Kita sekarang ni kita rawat dulu. Kan? Lepas daripada tu baru nanti kita cerita. Kita dah ringan sikit, kita dah rasa lega sikit, baru kita akan cerita gangguan ni jenis macam mana dan sebagainya. Bukan untuk apa? Untuk kita berwaspada. Supaya kita ada pendinding dan benteng agar gangguan-gangguan yang melibatkan sihir, melibatkan apa saja bentuk gangguan jin, apa orang cakap dia tak ada ruang dan tempat lah untuk menguasai diri kita. Boleh sebab saya pergi merawatan, dia kata saya genetik mak. Sebab maksudnya ada gangguan daripada mak pindah ke macam mana? Ya, macam tu lah maksudnya kot. Sebab waktu saya pergi merawat yang Menara tu, dia buat rawatan jenis ketuk, jenis ranting Mona. Tahu. Kan? Bengkak tak? Bengkak, ya Allah. Dia ketuk kat mana? Sini saya kena bengkak sebab angin kan. Penuh. Seminggu. Yang paling attack ni belakang. Dia tempat kembung. Dia benjut. Saya menangis je time tu. Nasib baik dia tak ketuk kat muka. Ya Allah, dia nak buat. Ada pesakit saya, dia datang kali kedua, dia kata, "Ustaz, saya tak nak pergi dah." Pasal apa? Ustaz tengok saya dah macam yang di workshop dia tu. Muka kembang. Ya, betul. Dia ketuk tang muka je. Betul. Dia kata gangguan tu dekat muka. Betul. Dia pengasas dia. Betul. Itu kaedah tu depa panggil garpu tala. Apa tu? Tentang dengar tak? Garpu tala ni sebenarnya satu benda yang bercanggah daripada syariat lah. Kan, maksudnya kita seolah-olah menilik menggunakan Al-Quran. Sebab dia rawatan ni dia menggunakan dia tu dah selak Quran. Ayat apa awak kena baca. Sekian. Macam tu. Benda macam tu sebenarnya benda yang biasanya agama-agama lain yang selalu buat lah. Maksudnya menilik menggunakan kitab-kitab suci lah. Contoh antara yang buat kadang kalau kita tengok kan, yang selebriti kita macam tu antaranya, dia kata dia buka Quran, Quran tu tiba-tiba tegur dia untuk dia tutup aurat, dia berubah apa semua. Itu mungkin itu adalah teguran dari Allah. Sebenarnya benda-benda macam tu sebenarnya kita tak boleh. Kan? Maksud kita mempergunakan Al-Quran sebagai bahan tilikan. Memang menggunakan Quran bagus, baca Quran, tapi kita tak boleh yang kata selak rawak macam tu kan, dalam keadaan macam tu kemudian orang kata ayat ni sesuai dengan kita. Tapi benda tu ialah yang dulu mungkin orang tak tahu kaedah tu, tak kena, tak betul dan sebagainya. Maka kita yang dah pergi berubat pun tak apalah kan. Itu dah lama, bukanlah itu kan kita nak kata tak bagus apa semua kan, tapi benda tu sebenarnya daripada Allahyarham Sa'rudin ada lagi pun. Memang Sa'rudin bagi teguran lah, benda tu tak boleh buat macam tu. Tapi itulah pendirian orang masing-masing. Jadi masa dia kata apa? Ada gangguan. Cuma dia kata dia scan. Lalu scan, lepas tu dia cakap ada macam dekat paru-paru mak tu macam ada sikit lah. Macam sikit lah tu apa? Ketulan ke apa? Bukan ketulan, dia kata ada sikit lah, masalah sikit macam tu. Dia bagi tahu secara umum je lah, tak ada dia bagi tahu secara khusus lah. Yang sikit tu apa dia? Tak bagi tahu. Tapi masa tu dah ada rasa semput.
Tak macam tu saya asyik batuk. Batuk. Sebab tu saya selalu pesan pada sakit saya, ketika mana minum, niat tu adalah benda yang paling utama jugalah untuk kita cari kesembuhan. Sebab kita tahu kesembuhan tu hanya datang dari Allah Ta'ala. Baik. Sebenarnya makan madu ni, yang terbaik adalah dilarutkan dengan air liur kita sendiri. Bukan dalam air putih. Jadi sebab itu disebutkan dalam sunnah, madu tu dimakan, bukan diminum. Madu tu dimakan. Bila kata dimakan, artinya kita kena larutkan dengan air liur kita sendiri. Jadi kita telan sikit demi sikit, sikit demi sikit. Mudah-mudahan dia jadi asbab kesembuhan lah atas apa yang berlaku pada kita, insya-Allah. Buat pagi sekali, sebelum makan malam sekali. Rawatan Islam, kita nak kenal ruqyah dia jelas. Ruqyah dia akan didengari oleh orang yang dirawat, perawat, orang yang ada keliling yang melihat rawatan sedang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan minta kepada kita bahan-bahan yang orang kata tidak meragukan lah. Macam kalau kata dia minta untuk kita ni cari ayam hitam, tak ada warna putih walaupun satu calit, tu kita kena ragui lah. Ataupun dia minta untuk kita ni bawa balik apa barang yang dia bagi, ni simpan dalam beg duit, ni kayu ni buh dalam almari baju, yang kertas ni tampal atas pintu, tu semua tak ada dalam rawatan Islam. Jadi kita kena hati-hatilah. Sebab tu hari ni apa keadaan pun kita kena ada ilmu. Pertama sekali kita kena tahu syaitan bila mana jin, bila mana dia mengganggu hidup manusia, dia duduk dalam badan manusia, Nabi kata dia akan bergerak melalui urat-urat saraf. Sebab itu tempat utama bila mana jin itu bertapak dalam badan manusia, apa yang dia akan tempat mana dia akan duduk dulu? Otak. Sebab itu kerak pening kepala. Kemudian yang kata jadi sakit-sakit badan mungkin, sendi, dia jadi rasa lemah dan sebagainya. Sebab apa? Dia bergerak melalui urat saraf. Nabi sebut inna syaitan yajri min bani adam majrad dam. Syaitan ni bila mana dia bergerak dalam tubuh badan manusia, dia akan bergerak melalui urat saraf. Sebab itu kalau boleh, kan, antara kaedah untuk kita ini menyegerakan agar gangguan tu keluar daripada badan kita, kita kena rajin juga puasa sunat. Puasa sunat. Bila mana kita berpuasa, kaedah dia ni, urat saraf kita ni akan mengecil. Urat saraf kita akan mengecil. Bila mana kita berpuasa, urat kita ni akan mengecil. Jadi bila mana urat kita ni mengecil, secara lumrahnya bila kita tahu dia bergerak melalui urat saraf, jadi pergerakan dia tu akan terganggu. Dia akan rasa terseksa. Lagi-lagi bila mana kita berpuasa tu ikhlas semata-mata kerana Allah. Iblis dah janji depan Allah Ta'ala, dia kata apa? Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Al-A'raf. Dia kata, ya Allah, jika mana engkau telah meletakkan aku ni sebagai makhlukmu yang derhaka, maka aku janji depanmu hari ini aku akan menghiaskan, maksudnya menggoda anak cucu Adam dan menyesatkan juga mereka, menyesatkan mereka, menggoda mereka, kecuali dia kata ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang memiliki keikhlasan. Artinya senjata utama untuk kita kalahkan syaitan ni ataupun gangguan ni sebenarnya ikhlas. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia beramal, contoh puasa ke, zikir ke, baca Quran sembahyang malam dan sebagainya, satu kekurangan yang kadang-kadang berlaku pada dia, dia niat tu kerana sembuh semata-mata, nak biar jin tu tak ganggu dia. Dia tak letakkan asas yang paling utama, niat itu adalah kerana nak dapatkan redha Allah. Bila mana kita diredai oleh Allah, Allah rahmati kita, jin pun dan syaitan takkan boleh menguasai kita. Jadi kalau kata angin badan, selalu rasa loya, selalu rasa nak muntah, selalu rasa macam tak sedap badan, urat-urat sakit dan sebagainya, dia bukan hanya sekadar sakit disebabkan kerana penyakit fizikal, tapi mungkin boleh jadi dia datang daripada gangguan yang berada dalam salur darah. Jadi itu adalah simptom biasa orang yang ada gangguan. Sebab itu kadang ada orang yang mana bukan hanya sekadar angin, kadang-kadang dia bukan sekadar yang kata angin, tapi dia berangin. Berangin tu apa? Maksudnya naik angin selalu. Artinya ada je tak kena, mengamuk apa ni semua. Maksudnya jangan kata nak berdepan dengan perawat, kadang dengan keluarga sendiri pun tak kena gaya, dia boleh mengamuk dan dia boleh tak sedar diri. Jadi kira akak masih boleh kawal apa ni semua sampai boleh sedar diri, masih alhamdulillah lah. Jadi insya-Allah lah kita cuba ikhtiar cara ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri jalan keluar lah, insya-Allah. Itu saja. Jin yang mengganggu di manusia ni, dia akan kesan dulu dalam diri orang tu, dia ada tak ruang untuk dia duduk.
kalau kita tengok dalam kitab-kitab perawatan Islam menyebutkan yang mana syaitan ni dia akan mengeluarkan seperti macam belalai ataupun sesungut. Dia akan masuk daripada atas kepala orang, dia akan cek tengok mana ruang yang kosong. Maksudnya kalau orang yang zikir ataupun ingat Allah tu kurang, baca Quran kurang, tasbih, tahmid, takbir kurang, maksudnya ruang dalam hati dia tu tak ada langsung zikrullah, maka itu lebih mudah untuk dia kuasai. Sebab itu bila mana perasaan-perasaan tu datang, benda yang paling utama untuk kita tutup perasaan tadi itu adalah dengan memperbanyakkan menyebut kalimah zikir untuk pendinding la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir macam mana kita dengar wirid lepas daripada semayang, kan? Satu hari 100 kali, itu sekurang-kurangnya. Lebih lagi baik. Lebih lagi baik. Pagi, petang, malam, kod kita lah. Kita boleh agih-agih ataupun boleh pecah-pecahkan. Berapa yang mampu kita buat sekali dan sebagainya, kan. Sebenarnya kalau 100 kali tu tak sampai berapa minit pun. Ya, sekejap je, insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi asbab pendinding, insya-Allah. Kenapa nak tanya rumah ni? Itu soalannya, kan. Saya berlapis, Ustaz. Dari apa yang saya masuk, kan, kalau kata rumah ada lah juga. Jadi Kedudukan dia tu boleh tahu sekarang kat mana. okey. Satu benda lah, kalau mana kedudukan tu duduk kat mana, dia bergayut dekat mana, dia baring kat mana, kan. Sebenarnya tu kita sebenarnya tak tahu. Cuma kita boleh rasakan dekat mana aura dia kuat lah. Nak tahu aura. Aura dia kuat untuk dia duduk dekat mana secara khusus, tu manusia tak boleh tahu. Kalau kata kita panggil perawat datang rumah, ada 3 ekor ni. Dalam ada 10. Ni pergi tendang dia keluar. Ni sihir. Sebab apa? Sebab dia bukan hanya sekadar menipu. Benda tu dia ada hubungan kerjasama dengan khadam dia yang memberitahu kat sini. Sebab secara umumnya manusia biasa dia tak tahu berapa ekor apa ni semua. Sampai ada satu tahap, ada pesakit saya yang dia berubat dengan saya. Dia kata sebelum ni saya panggil perawat tu, dia kata dia dah bawa keluar jin tu daripada rumah. Dia kata jin ni terlalu banyak, kan. Nak keluarkan tu, nak pujuk sekok-sekok tu, dia perlukan kepada orang kata apa, bayaran lah. Artinya sekok jin berapa ratus dia cah. Kalau kata 10 ekor tak kaya raya tak umur, kan. Tapi orang bila mana dia nak sembuh, dia sanggup buat apa je. Saya ada pergi satu tempat, sampai saya pergi rumah dia, saya tengok, bang baru pindah rumah. Dah lah Ustaz, saya duduk sini 10 tahun dah. Dah tu mana barang? Ustaz sebelum ni kata barang rumah saya ni semua ada gangguan, kena bawa keluar. TV, kabinet, habis semua. Dah macam kedai Sadik Segaraga. Kursi semua tak ada. Dia kata apa ni semua gangguan. Dah tu siapa yang bawa keluar, dia kata? Orang tu lah, dia ada bawa lori dia. Saya kata dah kena dah. Kan? Sampai tahap macam tu. Sebab tu kalau kita ni orang kata gangguan, sini ada 3 ekor, sini ada 4, tu bilik ada 10, ada 16 dan sebagainya. Tu semua dusta. Jadi kita tak bolehlah berpegang kepada perkara-perkara tersebut. Dan satu peringatan juga, kalau ada orang dia kata dia boleh tangkap boh dalam botol, ikat, tambat dan sebagainya, tu juga tak benar. Kerana apa? Yang boleh melakukan demikian hanya Nabi Allah Sulaiman AS. Sebab Nabi Allah Sulaiman dia minta pada Allah Ta'ala, jangan berikan kelebihan ini kepada hamba-hambamu setelah daripadaku. Sehingga Nabi SAW sendiri pun ketika mana syaitan mengganggu Nabi ketika salat, Nabi cekik, Nabi cekak tengkuk syaitan ni, sehingga Nabi kata, kalau tidaklah kerana teringat aku janji saudaraku Sulaiman, nescaya sudah aku tambat dan ikat kamu. Kan? Nabi SAW pun tak buat demikian. Tiba-tiba kalau kata umat Nabi boleh buat macam tu, nampak sangat benda ni satu perkara yang bercanggah dalam sunnah lah. Tak betul. Jadi kalau kata antara aura yang kata tempat tu kuat dan sebagainya, selalu tadi saya nampak rasa daripada sini lah, kawasan sini lah. Kawasan sini lah. Bukan sini lah, kawasan laluan ni. Ya. Ya? Dekat bilik. Kat bilik tu tak perlu kita sebut lagi, tak tidur bilik pula. Kan? Tapi secara umumnya kawasan laluan ni lah.
laluan ni lah. Kan? Itu saja. Laluan ni sampai ke belakang. Itu saja. Keluar masuk luar lain-lain. Wallahu a'lam mungkin. Kan? Tempat kawasan ni. Kawasan sini tak ada. Kawasan sini laluan ni.